Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, diharapkan pelajar semua sihat walafiat Okey, pelajar semua dah makan belum? Cikgu mute. Cikgu mute. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, pelajar diharapkan semua pelajar-pelajar sihat walafiat. Alhamdulillah negara kita makin lama makin baik untuk COVID-19. Makin semakin rendah. Semoga kita diharapkan semoga terus kekal lah trend penurunan dari hari ke hari. Okey, jadi pelajar-pelajar pun ada yang akan bermula sekolah untuk tingkatan 5 untuk negeri-negeri yang ada fasa 3 dan juga fasa 4. Diharapkan pelajar semua belajar bersungguh. Inilah peluangnya untuk belajar bersungguh-sungguh. Apa saja kekurangan sebelum ini okey, boleh lengkapkan di sekolah secara bersungguh, insyaAllah. Belajar terus. Okey, jangan tunggu-tunggu lagi dah. Okey, jadi depan saya ni mungkin ada form 4, mungkin ada form 5 ni. Betul tak? Saya nak dengar sikit suara form 4. Ada form 4 ada tak? Form 4? Ada tak? Ada. Saya nak dengar sikit form 4 ada tak? Ada? Ada. Alhamdulillah. Okey, form 5 ada? Form 5? Ada. Okey, alhamdulillah. Form 4 ada, form 5 ada. Okey, jadi hari ni kita nak sebenarnya nak semula belajarlah tentang ledger. Sebelum ni cikgu pun dah buat ledger, dah buat. Tapi kalau pelajar nak tengok cikgu ajar yang sebelum ni pun ada. Tapi hari ni cikgu ajar yang lain pula lah. Cikgu biasa macam tu, cikgu tak suka benda yang sama. Okey, jadi cikgu ajar yang berbeza pula hari ni. Okey, jadi pelajar macam biasa. Pelajar-pelajar yang gunakan komputer ataupun gunakan tab yang ada skrin besar. Jadi pelajar-pelajar boleh pin gambar cikgu. Manakala pelajar-pelajar yang gunakan handphone, pelajar-pelajar boleh pin skrin yang cikgu share sekarang. Cikgu share sekarang. Okey, suara saya boleh jelas tak? Jelas tak? Dengar. Suara cikgu. Jelas Okey, alright. Mungkin jelas cikgu. Okey, alright. Terima kasih. Tadi ada beberapa pelajar saya tengok 7.50 saya buka link tadi 7.50 dah bersedia dah. Nak belajar dah. Alhamdulillah bersemangat belajar. Okey, jadi hari ni cikgu teruskan. Okey, jadi pelajar boleh lihat. Okey, boleh nampak skrin cikgu? Boleh nampak tak skrin cikgu ni? Poster ledger boleh nampak sekarang? Boleh. Boleh Okey, alright. Okey, jadi pelajar kita teruskan. Okey, kita tak nak masa banyak. Jadi pelajar boleh lihat cikgu nak ajar konsep. Lepas ni pelajar cuba buat latihan. InsyaAllah pelajar-pelajar boleh. Okey. Jadi pelajar ada pelajar pun baru masuk ni. Okey, dah 170 orang dah. Okey, tak apa. Jadi kita teruskan hari ni. Boleh? Ada lagi pelajar yang baru masuk ni. Pukul 8.30 baru mereka masuk. Okey, tak apalah. Okey, jadi kita teruskan pelajar. Okey, teruskan dengan ledger. Apa yang pertama kena tahu ledger. Ledger ialah modul 5 dalam tingkatan 4. Apa tu ledger? Buku akaun utama yang merekodkan pelbagai urus niaga perniagaan. Apa urus niaga perniagaan? Tolong cikgu bagi contoh urus niaga, apa-apa saja urus niaga. Sebutkan apa dia urus niaga yang awak tahu. Apa dia urus niaga? Okey, Camelia kata jual lagi, buka mic lah, buka mic lah, best sikit. Buka mic. Lagi belian, bukan beli, belian. Okey, lagi. Lagi apa? Apa urus niaga lagi? Ambilan lagi. Butiran-butiran yang ada dalam urus niaga tu bank. Bank tu masukkan duit dalam bank. Lagi apa? Tunai. Lagi. Urus niaga apa? Memasukkan duit ke dalam bank. Okey. Cek tu cek kita nak gunakan cek lah. Gunakan cek untuk buat pembayaran. Tu urus niaga. Okey, jadi pelajar pelbagai urus niaga. Jadi pelajar kita akan ringkaskan ringkaskan urus niaga perniagaan dengan tepat dan sistematik menggunakan apa? Menggunakan ledger. Alright, sebenarnya kalau pelajar faham konsep akaun, pelajar tak payah tengok ledger dah tahu dah itu urus niaga apa. Kita jual ke, kita beli ke, kita bayar ke, kita terima duit ke, kita faham. Tengok ledger kita dah tahu. Tak perlulah buat ayat-ayat, tak perlu. Tengok ledger dah faham. Jadi waktu pelajar kena belajarlah. Okey, sebenarnya kita sebagai orang biasa pun, walaupun kita bukan bidang akaun pun, pelajar kita kena faham. Sebab apa? Kenapa kena faham akaun? Sebab biasa bank akan bagi kita apa? Laporan duit kita dekat bank akan bagi apa? Bank akan bagi penyata bank. Ada debit, ada kredit. Betul tak? Okey, jadi biasa penyata bank dia bagi dalam persembahan bentuk penyata.
Tapi dalam peperiksaan kita ni ada dua bentuk penyata. Pembetul kita belajar, bentuk T pun kita belajar. Tapi selalunya pelajar buat dalam peperiksaan bentuk T. Alright. Jadi ledger ni menggunakan sistem bergu. Apa maksud bergu nanti cikgu terangkan sekali lagi. Okey, pelajar boleh jelas tak dengan suara saya? Okey tak? Boleh? Boleh Okey, alright. Jadi pelajar sekali lalulah. Jadi sebut je ledger, tak lari dengan apa? Gambar ni, cikgu tunjukkan gambar apa ni? Gambar orang yang nak pilih jalan ni. Sama ada letak debit ke, letak kredit. Itu je pelajar. Okey, berikutnya pelajar. Dua jenis ledger. Ledger ada dua jenis. Satu ledger am, satu ledger khas subsidiari. Ledger am ni mengikutkan semua akaun. Semua urus niaga kecuali akaun apa? ABT dengan akaun ABB. Pelajar cikgu memang sebut singkatan je ABT, ABB. Tapi dalam periksa tak boleh guna singkatan no. Mesti tulis penuh. Alright? Okay, yang kedua, ledger apa? Ledger khas. Ledger khas apa? Yang tadi terkecuali subsidiary. Iaitu apa? Ledger ABT dan juga ledger ABB. Ledger ABT itu dikenali sebagai ledger jualan. Manakala ledger ABB itu dikenali sebagai ledger belian. Okey. Klasifikasi akaun selalu keluar dalam soalan struktur, soalan nombor 1. Dan juga keluar dalam soalan-soalan objektif. Dia tanya apa? Okey, akaun ada dua klasifikasi akaun iaitu akaun nyata dan akaun nominal. Sebut je nominal belanja dan hasil. Itu je. Senang cerita. Nominal ialah apa? Akaun belanja dan hasil. Kedua ialah apa? Akaun apa? Hak nyata. Akaun nyata. Real account. Okay, real account ialah apa? Semua aset, liability dan equity. Okay, semua aset, liability dan juga equity. Okay, faham tak pelajar? Boleh ingat tak ni? Akaun nominal, akaun apa? Apa contoh akaun nominal? Hasil dan belanja. Hasil dan belanja. Okey, jadi kalau sebut hasil dengan belanja itu maksudnya merekodkan semua hasil dan belanja. Kalau dia kata nyatakan contoh akaun nominal. Okey, apa dia? Apa dia belanja dan hasil? Contoh akaun belanja dan hasil. Gaji lagi. Kadar bayaran. Kadar bayaran lagi. Sewa. Commission. Bagus. Bagus pandai. Bagus pandai. Okey, bagus. Okey, kalau akaun nyata. Nyata ialah apa? Selain daripada belanja dan hasil, apa dia? Asset, liability dan equity. Betul tak? Okey, apa dia akaun nyata? Contoh akaun nyata. Berikan saya. Berabot. Lagi? Kelengkapan. Okey, bagus. Jadi kalau dia tanya macam tu, contoh, sebutkan depan dia akaun. Akaun kenderaan, akaun perabot, akaun pelajar kena sebut-sebut. Okey, alright. Kena sebut dia depan dia akaun. Okey, alright. Selesai yang itu, kita terus. Okey, faham tak konsep ledger ni? Dua jenis ledger ni faham? Faham. Boleh Okey, alright. Okey, dalam akaun pelajar dia gunakan sistem catatan bergu. Apa maksud sistem catatan bergu? Merekodkan setiap urus niaga perniagaan dengan sistematik dalam sekurang-kurangnya dua akaun yang berbeza dengan amount yang sama, iaitu satu akaun didebitkan, satu akaun dikreditkan. Jadi simbolik dia seperti main badminton bergu. Sebab bergu je dua catatan. Boleh pelajar dua catatan, satu debit, satu kredit dengan apa? Amount yang sama. Okey pelajar boleh itu masuk sistem catatan bergu. Okey, selesai. Okey, setakat ni ada sesiapa nak tanya? Ada siapa nak tanya? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Boleh? Okey. Okey, jadi pelajar konsep ledger. Saya lah pelajar-pelajar dah belajar semua. Semua dah belajar. Okey. Jadi pelajar konsep ledger, pelajar dah tahu dah. Kalau nota cikgu tu lebih detail. Yang ni cikgu shortcut juga. Okey, jadi pelajar kena faham konsep ledger. Sebut je ledger pelajar. Dia ada debit, dia ada kredit. Dia ada debit, dia ada kredit. Okey, debit dan kredit. Okey, kalau debit kredit boleh tulis singkatan tak? Boleh, itu tak ada masalah. Yang boleh tulis singkatan, tarikh, debit, perkataan kredit. Itu boleh singkatan. Yang lain tak boleh singkatan. Kalau tarikh tak ada masalah. Kalau bulan Julai tulis JUL. Kalau bulan Januari tulis JAN. Jan je. Boleh tengok. Hari ni ramai lah hari ni. 200 lebih lah. Okey. Tu lah saya tengok macam ramai pun PM saya tak cerita ni rasa pelajar form 4 lah. Mungkin dia nak tahu ledger ledger. Ramai orang nak tahu ledger ni. Okey, sebenarnya ledger ni senang je, nanti kita tengok. Okey pelajar. Jadi pelajar konsep ledger ni pelajar debit dan kredit. Jadi pelajar dah tahu. Pelajar kena tahu sifat account dulu. Cikgu dah cerita banyak kali dah sifat account ni. Pelajar kalau tengok kelas-kelas cikgu sebelum ni, video-video cikgu memang tekankan account. Sebab apa? Pelajar-pelajar yang tak mahir account ni sebab dia tak hafal sifat account. Sifat account ni ada 5. Apa dia? Belanja, hasil, aset, liability, equity. Cikgu tulis sikit. Okey pelajar. Account konsep debit. Belajar debit. Okey, sebut je debit. Apa yang kategori debit? Apa kategori kredit? Kena tahu.
Okey. Kita ada lima konsep account. Apa dia? Belanja, hasil, aset, liability, equity. Okey, apa yang masuk debit? Tolong cikgu. Aset. Aset lagi? Belanja. Belanja. Okey, belanja. Okey, belanja. Bagus. Okey, apa kredit? Liability. Liability. Lagi? Hasil. Lagi? Equity. Betul. Ni kena faham lah. Ini kena faham. Ini konsep dia. Jadi kalau cikgu kata gaji. Gaji debit ke kredit? Gaji. Debit. Kenapa debit? Sebab dia belanja. Kalau cikgu sebutkan pinjaman. Debit ke kredit? Pinjaman. Kredit. Kenapa kredit? Sebab dia liability. Itu je dalam akaun ini je pelajar. Okey, di samping tu pelajar jangan lupa apa? Akaun kontra. Kontra ada berapa? Kontra ada 5. Okey, ingat lagi tak? Okey, cikgu tulis sikit cikgu tulis sikit. Okey, selain tu pelajar kena tahu kontra, akaun kontra. Akaun kontra ni ada 5. Okey, apa dia? Yang pertama, apa dia? Pulangan apa? Pulangan jualan. Okey, kedua, pulangan apa? Belian. Okey, yang tiga tadi pelajar kawan awak cakap yang mula-mula tadi, ambilan. Bagus. Okey, yang keempat, apa dia? Keempat. Ya, peruntukan hutang ragu. Dan last sekali, yang kelima, apa dia? Susut nilai. Susut nilai terkumpul. Bukan susut nilai. Susut nilai belanja. Susut nilai terkumpul itu baru kontra. Boleh Okey, jadi pelajar, kita kategorikan. Kontra, pelajar dia ada debit, kredit. Okey pelajar, nak masuk kat mana? Pulangan jualan, debit ke kredit? Pulangan jualan. Pulangan jualan. Dia kontra dengan jualan. Jualan adalah hasil, kredit. Jadi pulangan jualan ni apa? Debit. Mesti kena ingat. Debit. Pulangan jualan mesti debit. Kenapa dia debit? Kenapa dia debit? Kontra dengan hasil. Jangan kata pulangan jualan debit sebab dia belanja. Salah. Bukan. Dia bukan belanja. Dia adalah kontra. Pelajar kena tahu. Dalam akaun ada debit, ada kredit, ada kontra. Jadi pelajar kena tahu. Pelajar Okey, alright. Kalau debit kredit apa? Ingat bar. Bar apa? Belanja dan aset. Kalau kredit ingat apa? HEL. Apa tu HEL? Hasil, equity, liability. Boleh. Lepas tu ingat kontra. Kontra ada apa? Kontra ada 5. Boleh Kontra ada 5. Okey. Alright. Jadi pelajar, cikgu teruskan. Kalau pulangan belian. Pulangan belian kontra juga. Kontra dengan apa? Kontra dengan belian. Belian mesti debit. Jadi pulangan belian ni apa? Pulangan belian adalah kredit. Jadi kalau tanya kenapa pulangan belian kredit? Sebab jawapan dia kontra dengan belian. Itu jawapan dia. Tak boleh tulis kontra dengan belanja. Tak boleh. Mesti kontra dengan belian. Faham Okey. Ambilan. Ambilan debit ke kredit? Debit. Okey, kenapa debit? Kenapa dia debit? Kontra dengan modal. Yes, bagus. Kontra dengan modal. Pandai. Okey, peruntukan hutang ragu. Saya rasa form 4 dah habis syllabus dah. Saya tahu peruntukan hutang ragu. Kontra dengan apa? Debit. Ya, kontra dia dengan ABT. ABT debit. Jadi PHR adalah kredit. Dan last sekali. Alamak, kena kepala saya pula. Okey. Susut nilai terkumpul. Kontra dengan apa? Debit. Dia debit, kontra dia kredit. Kontra dengan apa? Kontra dengan aset bukan semasa. Perabot, lengkapan, latar pejabat dan sebagainya. Okey, pelajar. Ini sipir account. Kalau pelajar pandai, senang nak belajar. Okey, yang pertama. Cikgu teruskan. Okey, cikgu teruskan Okey, sebut je aset. Aset rumah dekat debit. Rumah dia dekat debit. Jadi apa debit? Debit ialah menambahkan, kredit ialah mengurangkan. Boleh rumah dia mesti menambahkan. Okey, liability. Rumah dekat kredit. Apa maksud kredit? Kredit menambahkan, debit mengurangkan. Sebab tu pelajar belajar dalam topik kedua selepas teori perakaunan, pelajar belajar akaun yang pertama iaitu apa? Persamaan perakaunan. Pelajar belajar menambahkan aset, mengurangkan aset, menambahkan modal, mengurangkan modal. Semua belajar itu sangat penting pelajar. Okey, bagus. Okey, hasil rumah kat mana? Hasil rumah dekat kredit. Jadi menambahkan, mengurangkan hasil. Okey, belanja apa? Duit keluar, betul. Dia belanja mesti rumah dia debit. Jadi debit apa? Menambahkan, kredit mengurangkan. Dan liability equity pemilik, rumah dekat kredit. Kredit ialah menambahkan, debit mengurangkan. Apa contoh equity pemilik? Apa contoh equity milik? Modal. Modal bagus. Okey, bagus Okey, alright. Okey, itu secara simple je. Okey, pelajar. Seterusnya cikgu nak terus buatlah. Tak nak pening-pening. Okey, nanti pelajar boleh rujuk slide je. Nanti pelajar buat sama-sama dengan cikgu. Sama-sama dengan cikgu. Cikgu boleh juga buat quiz-quiz ni, tapi saya takut makan masa sikit lah. Okey, alright. Tak apalah, kita belajar apa yang boleh dulu. Okey, jadi pelajar seterusnya. Pelajar okey pelajar, kita nak post pada ledger,
mesti daripada buku catatan pertama. Buku catatan pertama ada berapa pelajar buku catatan pertama? Apa dia buku catatan pertama? Bagi cikgu contoh. Jurnal Am. Jurnal Am. Lagi lepas kita jurnal Am. Lagi jurnal apa? Jurnal Khas. Jurnal khas. Okey, bagus. Lagi? Buku tunai runcit. Buku tunai runcit. Betul, buku tunai. Bagus, bagus. Pandai, pandai. Bagus. Depan saya ni pandai. Sangat pandai. Okey, jadi pelajar, kitaran perakaunan kalau ikutkan kitaran dia, nombor 1 bermula dengan dokumen. Kitaran perakaunan. Betul pelajar? Okey, lepas tu post ke mana dokumen? Perlu post dalam buku catatan pertama. Buku catatan pertama tadi pelajar dah sebut tadi. Ada buku tunai, ada buku tunai runcit, ada jurnal Am, ada jurnal khas. Jurnal khas pula ada pecah lagi. Apa? Ada 6, ada 4 kalau ada 4 kalau tak ada buku tunai. Kalau ada 6 kalau tak ada, kalau ada 4 kalau ada buku tunai. Kalau 6 dia tak ada buku tunai. Betul? Okey, jadi pelajar kena tahu Jadi pelajar daripada buku catatan pertama perlu post ke mana ketiga? Ledger hari ni. Jadi kalau nak buat ledger hari ni nak belajar mestilah daripada apa? Buku catatan pertama. Faham pelajar? Mesti daripada buku catatan pertama. Tak ada daripada soalan daripada dokumen terus pergi ledger, tak ada. Kalau dia bagi dokumen mesti buat buku catatan pertama dulu. Tak boleh lompat pada ledger, tak boleh. Itu konsep yang salah. Boleh pelajar? Mesti buat apa? Buku catatan pertama dulu baru pindahkan. Jadi soalan saya kat sini dan juga dalam buku teks, rujuk balik buku teks pelajar, dia memang daripada buku catatan pertama yang tadi pelajar sebut terus pindahkan pada ledger. Okey, jadi yang pertama, cikgu nak ajar yang pertama. Yang pertama adalah jurnal Am. Kita buat jurnal Am dulu. Alright, okey, lepas tu imbangan duga. Okey, ni Camelia tanya, okey, nombor 4 baru last kali ialah kita buat imbangan duga. Imbangan duga untuk apa? Untuk nak cek ketepatan ledger. Okey. Nak cek semak apa? Ketepatan pengiraan sebagainya. Itu imbangan duga yang keempat. Okey, alright. Seterusnya yang pertama jurnal Am. Okey pelajar, jurnal Am pelajar kena hati-hati. Okey, jurnal Am untuk 1 hari bulan pelajar dia adalah catatan pembukaan. Cikgu panggil apa sebagai pembukaan? Ni ada mana ada? Okey, sebagai pembukaan. Okey, alright. Okey. Catatan pembukaan. Sebut catatan bulan. Okey, catatan pembukaan ni ada 2 jenis pula. Catatan pembukaan ada 2 jenis. Okey, apa dia 2 jenis? 2 jenis ialah dia satu memulakan perniagaan. Kedua ialah apa? Meneruskan perniagaan. Jadi pelajar berbeza catatan dia. Jadi yang paling ringkas yang cikgu nak ajar, kalau soalan dia baru nak mulakan perniagaan, kita akan buat apa? Tulis apa? Kita akan tulis modal. Akan tulis apa? Modal. Kalau soalan tu meneruskan perniagaan, kita akan tulis apa? Baki bibi. Kita akan tulis baki bibi. Jadi semua item tu. Jadi pelajar kena hati-hati. Okey, jadi nota cikgu ni dah ada. Pelajar, jadi kita tengok pada yang lebih spesifik. Jadi pelajar boleh tengok nota cikgu yang bekalkan. Nanti lepas ni cikgu terangkan, kita buat soalan terus cikgu buat. Okey, jadi pelajar contoh kat sini. Cikgu ambil contoh satu. Okey, ni cikgu ni. Okey, kalaulah soalan dia tanya. Soalan dia adalah memulakan. Jadi pelajar kalau memulakan, pelajar terus tulis buat account bank. Okey, konsep dia apa? Okey, kalau dalam ledger, semua dalam jurnal, semua apa saja item dalam jurnal, kalau dia kata debit, ledger pun akan pindah debit juga. Okey, kenapa tak buat? Cikgu kata tadi bergu. Kenapa tak bergukan debit pergi kredit? Okey, sebab jurnal bukannya ledger. Dia antara ledger dengan ledger baru gunakan catatan bergu. Faham pelajar? Jurnal bukannya ledger. Jadi kena faham. Faham pelajar? Alright. Jadi bank, debit. Okey, buka account bank. Debit akan masuk debit. April 1. Apa butiran dia? Kalau soalan tu memulakan, kita akan tulis modal. Kalau soalan tu meneruskan, kita akan tulis apa? Baki bibi. Tak boleh tulis dua-dua. Ada pelajar buat dua-dua. Nanti cikgu pilih lah. Cikgu nak soalan tu kalau memulakan, cikgu pilih lah jawapan modal. Kalau soalan tu meneruskan, cikgu pilih lah baki bibi. Tak boleh. Tak boleh mendeka. Kena pilih betul-betul. Okey, sekarang isu dia, cikgu macam mana nak tahu soalan yang memulakan ke meneruskan? Dalam soalan dia akan sebut. Kalau dia kata memulakan perniagaan, itu mulalah. Kalau dia kata tak ada perkataan memulakan, dia teruskan berikut adalah baki-baki. Itu adalah meneruskan. Senang cari keyword dia memulakan lah. Pelajar Okey, kena baca ayat dia. Semua soalan ada ayat starting sebelum disediakan jurnal Am. Alright, okey, kita tengok contoh-contoh jurnal Am. Jadi pelajar nanti cikgu terangkan, pelajar boleh rujuk nota cikgu ni. Okey, cikgu bagi contoh yang pertama. Okey, yang pertama buat sama-sama dengan cikgu. Okey, jadi pelajar soalan pertama catatan pembukaan. Okey, perniagaan kristal memulakan perniagaan. Okey, cikgu dah bagi keyword kat sini. Apa soalan ni apa?
memulakan perniagaan. Okey, apa konsep dia? Semua debit akan masuk dalam ledger apa? Journal apa konsep dia journal? Journal debit, ledger gimana ledger? Debit. Debit juga sama. Kalau journal kredit, ledger pun kredit, ikut saja. Okey, boleh. Okey, cikgu buat sama-sama dengan cikgu. Awak conteng pakai kertas conteng pakai kertas. Sekali lalu je. Okey, cikgu pun buat tulisan cikgu tak berapa cantik, minta maaf. Okey, yang pertama, bank. Bank. Okey, kita buka akaun bank. Akaun bank. Boleh? Kita buka akaun bank. Alright, berapa tarikh dia? Okey, tahun 2021 buatlah. 2021. Okey, tarikh wajib. Ledger tarikh tak buat salah. Jadi kena hati Okey, berapa tarikh dia? Tarikh mesti sama. Julai 1. Julai 1. JUL 1 boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey, apa butiran? Kalau soalan memulakan, nak tulis apa? Nak tulis apa? Modal. Okey, cikgu tulis 22,500. Okey, selesai yang pertama. Habis. Yang kedua, tunai. Okey, cikgu buat kad pula. Tunai ni debit. Akan buka akaun tunai pula. Okey, akaun tunai. Debit juga. Tulis. Cikgu tulis yang panjang sikit lah. Kalau pelajar, ikut cikgu lah. Ada cikgu kadang-kadang dia tak buat tahun, tak kisah. Tarikh mesti buat. Ulang lah Okey, Julai 1. Jadi tulis apa? Mesti tulis modal. Modal. Berapa nilai dia? 500. Selesai. Okey, dan last. Tengok betul-betul trik dia. Modal. Tengok modal. Okey, buat akaun modal. Okey, 2021. Modal kredit. Masuk kredit. Berapa tarikh? Julai 1. Okey, nak tulis apa? Bank. Tulis. Kalau tulis modal, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Jawapan macam ni salah. Kenapa salah? Sebab ini modal. Dah ada modal. Buat apa nak tahu modal lah? Modal dia apa? Apa modal dia? Modal dia adalah apa? Salin balik ini. Apa dia? Bank dan juga tunai. Boleh pelajar? Tulis apa? Bank dan juga tunai. Okey, berapa nilai dia? 22,500 dan juga berapa? 500. Okey, kalau total dapat tak 23,000? Sama tak 23,000? Sama. Okey, minta maaf kepala cikgu besar sangat lah. Tak nampak kat situ Okey, minta maaf. Okey, jadi boleh tak? Faham konsep ni? Yang pertama? Kalau tak, cikgu teruskan. Boleh? Okey. Kalau konsep dia meneruskan perniagaan. Okey, macam mana meneruskan cikgu? Okey, ni journal arm starting dia. Okey, Julai 1. Ada apa? Ada perabot, ada inventory, ada tunai, ada bank, akaun belum bayar, ada modal. Okey, berikut maklumat perniagaan kristal. Dia tak sebut pun memulakan. Jadi automatik nak buat apa? Semua ini butiran mesti baki BB. Okey, cikgu buat laju sikit Cikgu buat laju sikit. Okey, yang pertama, akaun apa nak buat? Akaun perabot. Okey, perabot. Perabot ni debit. Masukkan debit. 2021. Julai 1. Apa butiran? Julai 1. Apa butiran? Baki BB. Bagus. Berapa nilai? 2,000. Itu contoh dia. Okey, kedua, akaun apa pula? Akaun inventory. Okey, berapa akaun inventory? Debit juga. Masukkan 21 Julai 1. Tulis apa? Baki BB. Baki BB. Berapa nilai dia? 24,800. Okey, faham tak konsep dia? Boleh ikut? Okey, alright. Jadi, pelajar dah tahu konsep dia sama. Tunai, bank, semua baki BB. Okey, kita buat kredit. Okey, yang ni cikgu skip Yang ni cikgu skip. Cikgu skip yang ni Okey, jadi terus cikgu buat akaun belum bayar pemborong jaya. Okey, kalau dalam buku teks memang penuh. Buku teks tulis penuh. Akaun belum bayar titik tindih pemborong jaya. Cikgu, kalau boleh tak kalau kita nak tulis pemborong jaya je? Boleh tak? Tulis pemborong jaya. Boleh tak? Akaun pemborong jaya. Boleh tak? Boleh tak? Tak tulis BB. Boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Pelajar, kalau tak, nanti dalam akaun pelajar nak tulis ABB pemborong jaya. Penuh pelajar. Tak muat dengan pelajar. 3 baris silap. 3 baris silap. Jadi pelajar kena hati. Okey, kredit, tulis kredit. Berapa nilai dia? Julai berapa tu? 20, 21, Julai 1. Okey, apa butiran dia? Baki BB. Okey, baki BB. Berapa nilai dia? 1,200. Alright. Okey, dan last kali. Last. Okey, kelainan tadi. Modal tadi lain. Okey, kalau kita meneruskan perniagaan, kita buat akaun modal. Nak buat apa akaun modal? 2021, Julai 1. Kredit, masuk kredit. Okey, apa butiran dia? Apa butiran dia? Apa butiran dia? Pelajar nak tulis apa? Modal nak tulis apa butiran dia?
Kalau tadi kita tulis apa modal dia, perabot, inventory, tunai, kan? Betul tak? Sama pelajar. Kalau soalan dia, kalau meneruskan perniagaan, kita boleh tulis baki BB. Kenapa? Sebab akaun modal baki BB lain. Sebab modal ni dah ada, dah wujud tahun lepas. Dah wujud pada bulan lepas. Jadi bila bawa ke tahun ini, mestilah baki BB. Boleh belajar baki BB. Berapa nilai dia? 29,540. Nampak tak? Tak nampak aku si cikgu ada menghalang. Minta maaf lah. Jadi pelajar harap boleh nampak sebab cikgu pakai PowerPoint ni. Dia tak nampak. Dia macam ni. Okay, boleh tak belajar? Boleh. Boleh Jadi kena tangkap sikit ni, kena tangkap sikit. Kalau soalan meneruskan, memulakan, modal je berbeza. Untuk memulakan, modal tak boleh tulis modal. Mesti tulis apa? Apa modal ni? Kena setelahkan balik. Tapi mesti letak setelah kredit. Jadi kena hati. Okay, seterusnya. Okay, dah settle yang tu, dah habis. Okay, kita buat kalau bukan catatan pembukaan. Okay, bagaimana nak tahu bukan catatan bukan? Okay, selain daripada 1 hari bulan lah. Selain daripada 1 hari bulan. Lepas tu, kalau ciri-ciri bukan catatan pembukaan ni, biasa dia apa? Dia ada 1 debit, 1 kredit. 1 debit, 1 kredit. 1 debit, 1 kredit. Itu contoh dia. Betul? Okay, sekarang nak guna konsep apa? Konsep apa yang kita nak guna? Konsep dia sama. Okay, konsep dia sama. Apa konsep dia? Semua journal. Kalau journal debit, ledger mesti apa ledger? Mesti debit. Ikut saja. Debit. Kalau ledger, journal kredit, ledger pun kredit. Ikut saja. Boleh? Okey, jadi pelajar cikgu guna konsep apa butiran ni? Butiran dia cikgu guna konsep couple. Konsep apa? Couple. Couple. Okey, alright. Contoh, kita buka satu akaun. Sama lah cikgu buruknya. Yang pertama, akaun ambilan. Kita buka akaun ambilan. Pelajar, akaun ambilan. Okey, pelajar, nanti kalau betul-betul ambil Excel buat garis lah. Cantik sikit pelajar. Okey, cikgu buat 2021. Ambilan debit akan masuk debit. 2021. Berapa tarikh? Julai 2. Julai 2. Okey, apa butiran? Jangan tulis ambilan. Jangan tulis ambilan. Sebab apa ini ambilan? Jadi tulis apa couple ambilan? Apa couple ambilan? Apa couple? Belian. Yes, jadi tulis belian. Jadi tulis belian. Berapa nilai dia? 1,300. Selesai. Faham belajar? Okey, yang kedua. Yang kedua. Okey, akaun apa pula? Semua ni kena buat akaun ni. Satu-satu. Akaun belian. Buat akaun belian pula. Yang kedua, akaun belian. Okey, gariskan lah. Cantik sikit Cantik. Okey, 2021. Tarikh yang sama, Julai 2. Okey, apa couple belian? Jangan tulis belian. Apa couple belian? Couple belian pula adalah ambilan. Okey, berapa nilai dia? 1,300. 1,300. Okey, faham? Faham konsep? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh. Okey, lepas tu kalau kita buat satu lagi lah. Kita buat satu lagi jangan boring pula Cikgu bagi contoh. Tak semua pelajar ni semua dapat ni. Ada termenung ni cikgu ajar kita apa cikgu ajar ni. Okey, kenderaan ni debit. Jadi meletakkan debit 2021. Julai berapa? Julai 4. Jangan lupa Julai 4. Jangan tulis 4 je, mesti Julai 4. Alright, Julai 4. Nak tulis apa? Tak boleh tulis kenderaan sebab dah ada tajuk kenderaan. Syarikat Ramis. Bagus, Syarikat Ramis. Berapa Syarikat Ramis? 8,000. Okey, 8,000. Dan last sekali, satu lagi kita buat Syarikat Ramis. Okey, buat akaun apa? Syarikat Ramis. Akaun Syarikat Ramis. Okey, cikgu ajar konsepnya pelajar. Nanti cikgu awak akan polis awak lagi. Benda yang sama je sebenarnya kalau ada terlebih ke, cikgu terkurang ke, okey, cikgu awak akan touch up lagi lah Alright, ini cikgu ajar simbolik je pelajar supaya pelajar faham konsep je cukup. Okay, Julai 4. Jadi kredit jangan tulis Syarikat Ramis lagi, nak tulis apa? Kenderaan. Okey, berapa nilai dia? Sama 8,000. Okey, selesai. Okey, faham tak sekarang? Faham. Okey, sekarang kita jurnal am dah habis dah. Okey, jurnal am kalau keluar boleh buat tak? Boleh. Okey. Okey, alright. Jadi kena hati-hati dekat mana? Catatan pembukaan kena hati-hati. Pembukaan ada dua. Satu memulakan, satu meneruskan. Kalau meneruskan tulis apa? Baki BB. Kalau memulakan tulis apa? Modal. Kecuali akaun modal je. Akaun modal jangan tulis modal. Kena tulis apa modalnya. Alright? Okey, selesai. Okey, habis untuk jurnal am. Okey, ada tak cikgu buka soalan? Ada siapa nak tanya jurnal am? Cikgu buka soalan. Ada siapa nak tanya? Ada tak? Faham tak apa yang cikgu ajar ni? Faham.
Faham Okey, alright. Okey, kalau faham bagus. Okey, jadi pelajar berikutnya. Okey, kita buat jurnal khas pula. Okey, pelajar. Jurnal khas sama. Jurnal khas adalah jurnal. Sama juga. Jadi konsep dia apa? Konsep dia kalau jurnal sebelah debit, ledger pun debit. Kalau jurnal kredit, ledger pun kredit. Okey, sekarang isu dia, jurnal khas tak ada debit kredit. Tak ada debit kredit. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Okey, pelajar, kita labelkan dulu item-item yang senang. Apa dia? Kita ambil label, kita labelkan item-item yang ini. Akaun jualan, kita label dulu. Debit ke kredit. Akaun pulangan jualan, debit ke kredit. Akaun belian, debit ke kredit. Dan last kali apa? Akaun pulangan belian, debit ke kredit. Itu kita labelkan dulu. Pelajar, ini cara teknikal lah. Kalau nak cerita panjang dia pelajar dia, kenapa jualan kredit, kenapa ABT ni letak debit, sebab dia menambahkan, mengurang, itu cerita dia. Pelajar Okey, jadi cikgu ajar simbolik je, jadi bila pelajar buat, pelajar tak silap. Alright, jadi pelajar ini cara taktikal ya. Okey, jadi pelajar, akaun jualan debit ke kredit? Pelajar dah tahu dah, sebut jualan mesti debit ke kredit? Kredit. Okey, jualan kredit. Pulangan jualan, debit ke kredit? Kontrak. Dia kontrak, debit. Bagus, debit. Okey, belian adalah belanja. Belian mesti apa? Debit. Bagus. Dan pulangan belian, kontra bagi belian. Apa dia? Kredit. Okey, kita dah tahu. Dah ada debit kredit, senang. Okey, jadi lepas tu belajar item-item lain ni apa ni? ABT nak letak mana cikgu? Okey, ABT jangan ABT mesti kredit tak? ABT mesti debit tak? Pelajar kena tengok konsep. Pelajar, jadi pelajar cikgu senang cikgu nak dari segi teknikal dari segi teknikal je. Sebenarnya maksud dia boleh mendalam lagi Okey, jualan kredit. Jadi pelajar yang atas ni, pelajar akan jumpa banyak butiran tau. Ini cikgu bagi contoh satu je, ABT. Biasa dalam soalan sebenar dia akan letak nama syarikat. Dengan siapa kita jual secara kredit. Dengan Ali, dengan Baba, dengan Kasim. Dekat Ali, Kasim, Baba. Semua Ali, Kasim, Baba ni mesti letakkan di sebelah debit. Itu je. Letakkan sebelah debit. Jadi pulangan jualan tadi kita dah labelkan debit. Jadi semua yang ada nama dalam pulangan jualan ni mesti terbalikkan. Terbalikkan jadi apa? Kredit. Boleh? Okey. Pulangan belian debit. Jadi semua yang nama dalam akaun belum bayar ni yang ada sini mesti terbalikkan. Konsep dia apa? Kredit. Dan kredit, konsep dia apa sini? Mesti terbalikkan jadi apa? Debit. Itu je. Kalau pelajar first, pelajar ni ingat apa? Tadi cikgu kata, pelajar ingat bawah dulu. Yang bawah ni. Ingat ni dulu. Ini konsep akaun. Lepas tu yang atas apa butiran dia? Terbalikkan semua. Terbalikkan. Okey, selesai. Okey, sekarang butiran. Dah tahu debit kredit, sekarang nak tulis butiran. Apa butiran dia? Okey. Yang pertama. Pelajar tengok cikgu Okey, yang pertama pelajar cikgu conteng Semua yang ada dekat debit ni akan masuk debit. Butiran dia apa? Ikut jurnal. Butiran dia apa? Jualan. Okey, yang ini akaun belum terima. Apa butiran dia? Ikut jurnal. Jurnal apa ni? Pulangan jualan. Jadi butiran dia adalah pulangan jualan. Okey, akaun belum bayar. Apa butiran dia? Ikut jurnal. Jurnal apa ni? Belian. Butiran dia adalah belian. Dan akaun belum bayar, apa butiran dia ni? Pulangan belian. Okey. Alright. Okey, bagi jualan pula. Okey, jualan. Apa butiran jualan? Apa butiran bagi jualan nanti? Tak. Jualan jangan tulis jualan. Takkan nak tulis akaun jualan, buka akaun jualan, tulis jualan. Tak boleh. Jadi tulis apa? Akaun berjual dengan siapa? Akaun belum terima. ABT. Boleh belajar? Pulangan jualan. Takkan nak tulis pulangan jualan? Tak boleh. Tulis apa? Siapa pulang jualan? ABT. Bagus. Belian. Nak tulis apa? Tadi ABT, ABB. Okey, bagus. Dan last kali, akaun pulangan belian nak tulis apa? ABB. Sama. Okey, jadi tengok konsep cikgu buat. Cikgu tengok konsep cikgu buat Okey, yang pertama, akaun belum terima. Debit akan masuk debit. Betul tak? Akaun belum terima, letakkan sebelah debit. Apa butiran dia? Butiran dia jualan. Betul tak yang cikgu buat? Jualan. Nampak tak? Alright, jualan. Okey, lepas tu apa? Jualan, akaun jualan. Masukkan akaun jualan. Letak kredit. Apa butiran dia? Akaun belum terima. Betul? Okey, lepas tu apa? Akaun belum terima. Akaun belum terima. Kredit. Akaun belum terima. Mana akaun belum terima? Okey, ni akaun belum terima. Kredit. Akan letak apa? Kredit pulangan jualan. Nampak tak? Okey, pulangan jualan. Dan akaun pulangan jualan. Buka akaun pulangan jualan. Debit. Letak debit. Tapi tulis apa? Akaun belum terima. Itulah konsep. Boleh? Boleh tak? Faham tak konsep cikgu ajar ni? Boleh. Okey, sekarang kita cuba buat latihan dulu boleh? Nota cikgu ni pelajar boleh termenungkan tengok satu-satu. Cuba kita tengok latihan. Okey, ini contoh latihan. Jadi, contoh latihan kita akan buat satu-satu.
Pelajar Okey, jadi yang ini cikgu nak kena tepikan sikit lah. Muka cikgu. Sekejap cikgu sekejap Terkena muka cikgu pula. Okey. Alright. Okey. Jadi pelajar apa nak buat bila jumpa jenahas? Okey pelajar, kadang-kadang pelajar soalan nanti mungkin form 4 pelajar periksa, mungkin pelajar dia keluar apa? Dia keluar jenahas je dia suruh bagi. Okey, ada soalan nanti dia bagi banyak. Jurnal am ada, jenahas ada, buku tunai ada. Itu soalan penuh. Itu biasa markah banyak lah. Kalau kadang-kadang soalan cikgu awak pecah-pecahkan. Dia suruh buat jurnal khas je buat. Jadi pelajar buatlah satu-satu Okey, jadi nak buat apa? Tadi kan awak dah jawab dah. Pertama apa? Kita labelkan belian dulu. Kita labelkan yang bawah. Mesti labelkan yang bawah. Belian, jualan, pulangan belian, pulangan jualan. Betul tak pulangan jualan? Jadi pelajar kena hati-hati pelajar tengok betul-betul. Okey. Kalau kadang mungkin ada cikgu ajar mungkin konsep yang betul. Sebenarnya cikgu ajar ni saya kira teknikal je tau pelajar. Sebenarnya kalau cari yang betul kena terang pelajar kenapa dia letak kredit menambahkan, debit mengurangkan. Macam tu pelajar. Kena ajar macam tu sepatutnya. Tapi ni cikgu shortcut je. Minta maaf. Okey, jadi cikgu teruskan Okey, jadi pelajar belian debit ke kredit? Letak dulu belian debit ke kredit? Debit. Okey, tolong cikgu debit. Okey, bagus. Jualan? Kredit. 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 Okey, pulangan belian? Lawan bagi belian. Kredit. Okey, bagus. Dan pulangan jualan? Debit. Okey, bagus. Okey, jadi yang atas syarikat lim dengan semol? Syarikat apa? Terbalikkan. Terbalikkan jadi apa? Kredit. Musa dan Faris? Terbalikkan. Debit. Okey, pulangan belian syarikat lim. Tadi pulangan belian kredit. Jadi terbalikkan? Debit. Dan pulangan jualan tadi debit. Musa jadi apa? Kredit. Okey, jadi buat. Okey, jadi kita dah tahu semua nama-nama ABT dengan ABB ikut jurnal. Jurnal belian, butiran dia belian. Jurnal jualan, butiran dia adalah jualan. Okey, syarikat lim, pulangan belian. Dan Musa, pulangan jualan. Boleh? Okey, kita buat nama-nama ABT dan ABB dulu. Boleh nama-nama ABT dan nama ABB. Okey, jadi pelajar-pelajar cuba lihat. Okey, alright. Jadi pelajar kita terus buat. Okey, kalau dalam periksa pelajar, kalau ikutkan contoh buku teks, dia orang letak apa? Mereka letak apa? Dia letak nama akaun. Pelajar letak nama akaun. Jadi dalam periksa pelajar tulis penuh Cikgu buat ringkas je. Kalau kita beli dengan siapa pelajar? ABB ke ABT? Kita beli dengan siapa? ABB ke ABT? ABB. Kita letak ABB kan. Dia letak sini dah. Kalau dalam akaun saya tengok dia letak ABB. Tapi pelajar jangan tulis ringkas lah. Pelajar kena tulis penuh. Kalau dia buat lah. Kalau cikgu awak ajar seperti dalam buku teks, macam ni lah. Dia buat ABB. Nama dia. Siapa nama dia? Syarikat Lim. Kita buat dulu. Yang pertama kita buat dulu. Syarikat Lim. Berapa nilai dia? Syarikat Lim. Okey. Syarikat Lim nanti lepas tu gariskan. Okey. Gariskan. Okey. Lepas tu belajar apa butiran dia? Kredit. Letak kredit. Letak kredit. 20, 21. Butiran dia apa? Julai 2. Okey. Apa butiran dia? Butiran dia adalah belian. Berapa nilai belian? 450. Faham belajar? Boleh? Okey. Lepas tu apa lagi? Ada lagi tak? Okey, ni dah habis. Yang kedua, Samuel pula. Sama juga buka akaun lagi. Okey. Okey, jadi cikgu sekejap. Cikgu selang sekejap. ABB lagi. Okey, tulis apa? Semua dah periksa tak tulis tingkatan Yang ini kena tulis penuh. Samuel. Okey, debit ke kredit? Kredit. Betul. Okey, berapa tarikh dia? 20, 21. Julai berapa? Julai 10. Apa butiran dia? Belian. Bagus. Belian. Berapa nilai dia? 1, 3, 5. Boleh tak? Faham tak pelajar? Faham. Okey. Alright. Okey. Lepas tu belajar. Okey. Kalau cikgu buat akaun belian. Okey. Cikgu nak buat akaun belian. Okey. Cikgu buat akaun belian. Akaun belian. Contoh akaun belian. Okey. Kita buat akaun belian. Okay, belian debit ke kredit? Belian debit. Masuk debit. 20, 21. Apa butiran dia? Tarikh bila? Julai 31. Julai 31. Okey, nak tulis apa? Okey. Tadi ada pelajar jawab. Ada pelajar jawab. Dia tulis itu apa ni? Camelia jawab pelbagai ABB. Okey. Camelia pelbagai ABB tu, itu dulu. Dulu memang kita buat pelbagai ABB. Sekarang kita tulis ABB saja. Akaun belum bayar. Okey, Camelia dulu sebelum tu memang kita buat pelbagai ABB. Okey, jadi kita buat ABB je. Okey, jap. Maaf. Okey, jadi dia apa? Akaun belum bayar.
Berapa nilai dia? Berapa nilai dia? 5, 8. Okey, pelajar. Faham tak konsep dia? Boleh tak konsep dia? Faham tak? Boleh. Boleh. Okey, Usnina tanya cikgu wajib ke tulis ABB? Okey, Usnina bergantung pada cikgu awak lah. Bergantung pada cikgu awak. Biasa kadang ada cikgu tulis, ada cikgu tak tulis. Kalau ikutkan buku teks memang dia tulis. Belajar okey, sebenarnya kalau tulis nama pada saya lah. Kalau saya tulis syarikat Lim pun dah cukup. Tulis nama Samuel pun dah cukup tanpa tulis ABB, ABT. So apa? Kita rujuk akaun kita dah tahu. Ini kredit kita tahu ini adalah liability. ABB. Kalau dia debit kita dah tahu dia adalah apa? Dia adalah ABT. Kita dah tahu. Boleh okey. Jadi pelajar boleh tak praktikkan dan lain-lain? Faham tak dan lain-lain? Boleh tak? Musa. Okey, kita ambil Musa lah. Musa. Okey, cikgu ambil satu Musa. Okey, satu akaun Musa cikgu ambil akaun Musa. Okey, akaun Musa. Okey, Musa debit ke kredit tadi Musa? Debit. Okey, letak debit 2021. Berapa tarikh dia? Kertas cikgu tak cukup lah. Julai 8. Betul, Julai 8. Berapa nilai dia? Apa butiran dia? Tak boleh tulis Musa. Tulis apa? Jualan. Okey, jualan. Berapa nilai dia? 216. 16. Okey, pelajar. Okey, tadi cikgu kata kalau ikut buku teks dia tulis apa? Dia tak tulis Musa je, dia tulis apa? Akaun belum terima. Betul tak? Musa. Jadi pelajar kena hati-hati yang tu lah. Boleh pelajar Okey, akaun belum terima pun dia tak tulis singkatan, dia tulis penuh. Akaun belum terima titik-titik Musa. Tulis macam tu. Okey, alright. Okey, bagi cikgu personally kalau tulis Musa pun betul. Alright. Okey, ada nak tanya? Cikgu. Kalau yang akaun belian tu, yang akaun belum bayar tu tulis syarikat Lim boleh ke? Akaun belian. Mana akaun belian? Yang ini. Okey, cikgu kata. Yang ni Yang ni yang tu. Okey. Kita tulis apa? Syarikat Lim. Samuel. Tak boleh. Dia kan ringkasan. Dia kan 585 kan total. Betul tak? Total dia 585 jugalah. 585 dari mana? Dia adalah jumlah ABB kita. Sebab kita beli. Jadi ini adalah senarai daripada ABB kita. Jadi tulis akaun belum bayar. Okey? Boleh. Jadi kalau kita contoh yang lain. Contoh lain. Kalau cikgu bagi contoh. Akaun jualan. Jualan 621. Jualan kredit. Nak tulis apa jualan? Okey, jadi cikgu tulis contoh balik. Tadi ini kita tulis apa tadi? Ini tulis ABB. Kalau jualan tulis apa? Akaun belum terima. Pulangan belian beli dengan siapa? ABB. Dan pulangan jualan tulis apa? ABT. Faham tak? Faham. Okey, sekarang pelajar, okey cikgu open. Okey, kalau ada satu lagi lah. Contoh tadi Lim dah buat, Samuel dah buat. Okey, dekat bawah ada lagi nama Lim. Nama Lim ada lagi kat bawah. Jumpa tak Lim 90? Nampak tak 90 ni? Nampak. Nampak 90. Okey, macam mana nak buat cikgu? Nak buat akaun lain ke? Tak, jangan buat akaun lain. Gunakan akaun sama. Okey, jadi syarikat Lim dah ada kat atas. Betul tak? Tapi ini sekali ni kita nak letak di sebelah debit. Okey, letakkan debit 2021. Okey, nak tulis apa? Julai 21. Okey, Julai 21. Apa butiran dia? Apa butiran? Tak boleh tulis syarikat Lim. Yes, bagus, pandai. Pulangan belian. Berapa pulangan belian? 90. Okey, faham tak? Faham. Boleh, jangan buat dua akaun Jangan buat dua akaun. Salah satulah. Okey. Alright, boleh ikut tak? Boleh. Cikgu ajar konsep je. Konsep lepas ni tengok balik buku latihan buku teks tu ada bagi latihan penuh. Terus tengok cuba kau gunakan konsep. Cuba tik-tik je dalam buku teks tu. Tengok sama tak apa yang kita belajar. Yang penting konsep kena faham. Right Okey, selesai. Okey, cikgu nanti dah habis kelas, cikgu share balik recording. Tak boleh Sabrina, bahaya ni recording kena masuk studio. Macam biasalah Sabrina lepas kelas memang cikgu akan terus masukkan dalam YouTube cikgu. Okey, boleh? Cikgu boleh ke kalau tulis satu contoh syarikat Lim, lepas tu bawah tu Samuel, boleh ke? Macam mana cikgu boleh ke tulis dua contoh syarikat Lim? Tak faham lah Husnina. Husnina buka mic lah, buka mic. Cikgu tak jelas soalan awak. Cikgu akaun apa dia? Akaun belian tu kan ada dua, Musa dengan Faris Enterprise. Boleh ke tulis Musa satu, Faris Enterprise satu? Tak tulis akaun BB, akaun belum bayar. Sabar, tenang. Lajunya awak cakap. Okey, satu-satu. Apa dia? Okey, semula. Apa? Kan akaun belian tu kan cikgu tulis akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Okey, alright. Okey. Kalau tulis satu-satu, Musa,
satu Musa, satu Faris Enterprise. Boleh ke macam tu? Oh, akaun belian. Okey, kalau belian ni nak tulis satu-satu. Tadi dah jawab dah. Nak tulis Lim dengan Samuel satu-satu. Tak boleh. Dia kena tulis apa? Akaun belum bayar. Sebab apa? Nilai ni yang kita buat akaun ni untuk yang ni. Kita buat akaun yang kat bawah ni. Ambil yang bawah ni 585. Jadi ringkasan dia apa? Dia adalah jumlah. Jadi tulis apa? Akaun belum bayar. Okey? Okey. Alright. Kalau buat satu-satu pun sebenarnya sama je. Dia bergu dia pun boleh juga sebenarnya. Tapi biasanya memang kita buat macam ni. Untuk skema jawapan kita buat macam ni. Alright, kita terus buat jumlah dia, akaun belum bayar. Kalau ikutkan bergu dia sama je. Bila kau beli dengan siapa? Kita boleh tengok, kita beli dengan Lim, kita beli Samuel. Itu pun boleh. Boleh Alright, tapi kita fokus pada jumlah. Okey, selesai. Okey, ada nak tanya lagi tak? Tak ada Okey, tak ada. Cikgu teruskan. Pada berikutnya, jenahas dah settle. Sekarang kita tengok buku tunai. Okey, ini buku tunai. Okey, sebut je buku tunai. Sebenarnya buku tunai ni dia adalah ledger sebenarnya. Ledger apa sebenarnya? Okey, dia adalah buku tunai ni dia adalah gabungan akaun tunai dan akaun bank. Dia adalah apa? Gabungan akaun tunai dan akaun bank. Jadi akaun tunai, akaun bank dia sama dengan ledger lah. Jadi sebab tu belajar, kalau ada buku tunai, kita konsep dia pertama yang belajar kita kena bergukan. Kalau buku tunai ni kalau dia letak sebelah debit, ledger kita pindahkan sebelah kredit. Sebab apa? Sebab buku tunai sebenarnya dia adalah ledger tunai dan ledger bank. Akaun bank, akaun tunai dan akaun bank. Bila disatukan dia jadi buku tunai. Boleh belajar ni? Sebab tu kalau ada buku tunai sebelah kredit, dia akan buat apa? Ledger sebelah debit. Dia terbalik. Sebab tu kalau dah ada buku tunai, akaun tunai, akaun bank tak perlu buat lagi. Dia ulang balik. Okay. Jadi pelajar, kalau ada buku tunai, kalau akaun tunai dan akaun bank tak perlu lagi dia sediakan. Faham pelajar? Sebab apa? Dah ada buku tunai. Buku tunai ini adalah gabungan akaun tunai dan juga akaun bank. Okey, jelas? Jelas. Okey, alright. Okey, alright. Okey, jadi cikgu teruskan. Okey, jadi belajar kita buat satu-satu. Okey, Baki Bibi ni tak payahlah. Baki Bibi, ada tak jumpa pernah buat Baki Bibi? Ada tak jumpa akaun Baki Bibi? Ada tak pernah buat kat sekolah? Ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada belajar. Jadi Baki Bibi tak perlulah. Baki Bibi adalah tunai. Biasanya catatan pembukaan ni Baki Bibi ni dia dah ada dalam jurnal am. Dia ada dalam jurnal am. Kalau jangan okey, jadi kita terus mulakan apa? Okey, jadi semua ini debit ni akan pindah ke mana? Akan buat ledger, dia akan letak di sebelah kredit. Manakala yang semua kredit ni akan masuk mana? Kredit ni akan masuk di sebelah debit. Dia terbalik. Alright? Okey, jadi pelajar contoh yang cikgu bagi sini. Jualan. Buka akaun jualan. Jualan, ini buku tunai debit. Jualan akan pindah di sebelah kredit. Jualan di sebelah kredit. Okey, apa butiran? Butiran dia ikut nombor dia dalam kotak mana. Dekat debit ada apa? Diskaun diberi. Ada tunai. Ada bank. Jadi pelajar tengok nombor dia berada di mana. Kalau nombor dia berada dekat tunai, tulis tunai. Berapa jumlah dia. Itu je. Okey, contoh lagi yang kedua. Akaun belum terima. Tapi dalam soalan sebenar, dia tak tulis akaun belum terima. Dia akan tulis nama. Syarikat Lim, Syarikat Jaya. Dia tulis macam tu. Okey, akaun belum terima. Okey, akaun belum terima. Debit akan pindah mana? Buka ABT, sebelah ABT, tukar sebelah kredit. Terbalikkan. Okey, nombor dia ada dua. Dekat diskaun ada, dekat bank ada. Jadi tulis dua-dua. Bank ada, diskaun pun ada. Kalau tulis terbalik, boleh tak cikgu? Diskaun dia beri, tulis bank. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi amalan dalam skema peperiksaan memang dia letak bank dulu, baru diskaun dia beri. Boleh pelajar? Faham ni? Sebelumnya kita buat secara tertib. Tertib. Alright. Boleh tak? Faham tak yang kita cerita pasal debit ni? Faham tak? Boleh. Boleh? Okey. Dan last sekali. Okey, technical dia last sekali. Pelajar, kita akan ambil jumlah ni. Jumlah hanya kita buat akaun diskaun diberi saja. Jumlah dia. Okey, di jumlah di diskaun diberi. Terus buat akaun diskaun diberi. Okey, diskaun diberi lain sikit. Sebab kita ambil jumlah. Bukan kita ambil butiran-butiran ni. Jadi pelajar kita bergukan sebenarnya. Jadi diskaun diberi. Debit akan letak di sebelah debit juga. Diskaun kena letak ikut dia. Sebab diskaun diberi adalah belanja. Jadi letak debit. Bukan terbalikkan. Tak payah. Sebab apa? Kita ambil jumlah. Kita tak ambil butiran kat dalam ni. Alright, okey. Diskaun diberi, kita letak debit, letakkan jumlah. Kalau jumlah ada 50, terus letak sini 50. Tulis apa? Akaun belum terima sebab kita beri pada ABT. Macam juga dalam jenahas tadi. Ingat tak? Kalau jumlah, kita takkan letak. Walaupun sini ada banyak diskaun kita bagi. 5, 10, 40, contoh kan? Tapi kita ambil total saja. Berapa nilai dia? 50. Tulis apa? Akaun belum terima.
Boleh belajar? Akaun belum tengok. Selesai. Okey, itu cerita sebelah debit. Kalau sebelah kredit pula. Sebelah kredit pula. Terbalik. Konsep dia apa? Kredit akan masukkan di sebelah debit. Contoh gaji. Kredit. Akan letak sebelah dalam akaun gaji. Buka akaun gaji. Sebelah debit. Apa butiran dia? Tengok nombor dia dekat bank. Masukkan bank. Okey. Lepas tu apa? Sewa. Sewa. Kredit. Bukakan letak sebelah debit. Berapa butiran dia? Tunai. Ikut saja. Boleh berjaya? Akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Tuliskan akaun belum bayar. Kredit akan masuk debit. Apa butiran dia? Bank ada. Diskaun pun ada. Dan last sekali. Jangan lupa. Total. Ramai pelajar tertinggal ni bila buat ledger ni. Total diskaun diterima. Kena letak apa? Kredit akan letak juga kredit sebab kita ambil total. Kalau total dia sini 100. Jumlah dia 100. Tapi tak boleh tulis apa? Kena tulis apa? ABB saja. Walaupun kat sini kita ada bagi terima diskaun sebanyak RM5, RM6, RM30. Total dapat 50. Kita tak boleh letak 5, 6, 30. Tak mau. Tak nak. Tak nak. Kita nak ambil apa? Terus ambil nilai dia 100. Okey? Selesai? Okey. Kalau nak faham lagi, kita tengok latihan baru kita faham. Okey? Okey. Alright. Okey. Sekarang ini contoh latihan. Okey. Contoh. Oh, macam mana nak salin ni, cikgu? Banyak ni. Macam mana nak salin ni? Tak payah salin. Kita buat satu-satu. Okey. Jadi pelajar, kita dah tahu dah. Apa konsep dia? Cikgu nak ajar konsep dulu. Apa konsep? Kalau buku tunai debit akan ledger sebelah mana? Kredit. Kredit. Kalau buku tunai sebelah kredit, ledger nak masuk mana? Debit. Debit. Okey, debit. Okey, jadi cikgu fokus satu-satu. Kita buat dulu. Kita buat ni dulu. Kita buat apa dulu? Wang masuk dulu. Boleh? Wang masuk dulu. Okey? Alright. Jadi cikgu pecahkan. Okey, kita buat wang masuk. Jadi wang masuk tadi konsep debit pindah kredit. Jadi pelajar satu-satu. Okey pelajar, kalau akaun modal. Okey, dia bagi soalan ni buku tunai je. Buku tunai je. Modal. Boleh tak buat akaun modal? Boleh tak buat akaun modal? Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Pernah jumpa kan? Akaun modal tadi kan kita buat kan? Akaun modal. Tapi kalau modal ni dah ada dalam jenah am, tak payah berulang. Jangan 2 kali pula rekod. Benda yang sama. Kalau tak ada contoh soalan ni, cikgu awak bagi buku tunai je. Suruh pindah ledger. Buat. Kena buat satu-satu. Right? Okey, jadi pelajar buat. Modal, debit. Jadi pindah mana? Akaun modal letakkan sebelah kredit. Bila tarikh dia? 2021. Julai berapa? Julai 1. Okey, apa butiran dia? Butiran apa? Mesti ikut. Bank tunai. Okey, bank tunai ikut nombor. Nombor dekat tunai, tulis tunai. Nombor dekat bank, tulis bank. Itu saja. Jadi pelajar tunai. Berapa tunai dia? 1,500. Berapa berikutnya? Bank. Berapa nilai bank? 29,500. Selesai. Okey, faham? Faham. Okey, berikutnya jualan. Okey, buka akaun jualan. Buka akaun jualan. Minta maaf tulisan cikgu memang tak cantik lah. Okey, 2021. Okey, berapa tarikh dia? Julai 8. Okey, apa butiran dia? Bank. Bank. Okey, bank. Okey, 800. Faham? Okey, Murugan. Buka akaun Murugan. Murugan. Okey, Murugan ni. Biasa macam tadilah cikgu sebut ABT, ABB, betul lah kan? Jadi kena tulis macam itulah kalau cikgu awak kata Murugan, tulis Murugan je boleh. Boleh lah. Suka Murugan Okey, alright belajar. Jadi Murugan debit akan pindah mana? Kredit. 2021. Julai berapa? Julai 17. Okey, Julai 17. Apa butiran dia? Nak tulis ada 2 ni. Tunai dulu ke diskaun diberi dulu? Diskaun diberi. Tunai dulu. Tunai dulu 850. Okey, lepas tu apa? Diskaun diberi. Diskaun diberi berapa? 50. Okey, bagus. Okey, alright. Okey, lepas tu yang ni? Ni apa ni? Tunai. Nak buat tak? Nak buat tak akaun tunai? Buat. Okey, buat. Okey, buat. Lepas tu pelajar, bila dah buat, pelajar buat akaun tunai. Lepas tu pelajar nak buat apa? Pelajar ambil pemadam, pelajar padam. Tak payah buat. Akaun tunai, kalau dah ada buku tunai, tak payah lagi buat akaun tunai dan akaun bank. Kenapa? Buku tunai itu sendiri ialah akaun tunai dan akaun bank. Faham tak? Pelajar? Faham. Faham kalau dah buat, apa nak buat? Tak payah buat. Kalau buat Ambil padam. pemadam. Ambil pemadam. Bagus. Itu saja. Okey, boleh? Selesai? Faham isu ni? Okey, biasanya kalau ada perkataan tunai ni, biasanya kontra. Kan kontra kan ada tunai, ada bank, ada tunai. Betul tak? Jadi tak payah. Sebab apa? Dia kontransaksi dia antara tunai dan bank sendiri. Itu sendiri.
Alright pelajar, itu buku tunai sebelah debit. Okey, selesai. Kita tengok buku tunai sebelah kredit. Sama konsep dia. Sebut kredit, dia akan pindah mana? Yang pertama, kita buat akaun sewa. Akaun sewa. Okey, akaun sewa. Kredit akan masuk mana? Debit. 2021 apa tarikh dia? Julai 1. Apa butiran? Bank. Berapa nilai dia? 1,500. Faham? Okey, berikutnya. Cikgu ambil yang susah sikit lah. Yang ni pandai buat dah. Dah okey kan yang ni? Boleh kan? Dah, okey. Kita buat sumbangsi. Sumbangsi berhad. Sumbangsi berhad. Cikgu buat sumbangsi berhad. Okey, sumbangsi berhad. Okey, jadi ini kredit. Jadi masuk mana? Debit. 2021. Belajar berapa tarikh dia? Julai 20. Okey, apa butiran dia? Diskaun diterima dengan bank. Nak claim bank dulu ke diskaun diterima? Bank. Bank. Okay, claim bank dulu. Bank cantik sikit lah. Sebolehnya jawapan kita seperti skema lagi bagus. Bank, lepas tu apa? Diskaun diterima. Pelajar, diskaun diterima pun tak boleh buat ringkasan macam cikgu tulis penuh. Diskaun diterima. Tadi cikgu tak tahu. Cikgu tadi buat ringkaskan ke buat penuh? Cikgu pun lupa tadi. Tak boleh buat ringkasan mesti buat penuh. Okey, selesai. Faham tak konsep sekarang? Faham. Okey, bank nak buat tak bank? Tak payah. Bagus. Pandai. Dah buku tunai sebab apa? Kenapa tak payah buat? Sebab kontra. Kontra. Satu lagi? Pertanyaan apa? Sebab buku tunai. Sebab buku tunai itu memang akaun tunai dan akaun bank. Faham? Kalau cikgu awak tanya, awak jawab macam tu, hebat awak. Suka cikgu awak. Melonjak-lonjak cikgu awak kalau awak jawab macam tu. Okey, sekarang dah settle. Okey, faham tak kita pasal buku tunai ni? Faham. Saya tengok ramai pelajar-pelajar tanya ledger, tak faham cikgu ledger. Susah ke? Senang kan? Senang. Kalau kita buat satu-satu lah. Kalau soalan banyak penuh satu buku surat, memanglah susah. Betul tak? Nampak macam banyak buat. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Pelajar kena training, kena latih. Kena latih. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan satu lagi. Okey, buku tunai runcit. Buku tunai runcit. Okey, ni soalan buku teks. Okey, macam mana nak pindah kepada ledger? Tahu tak macam mana nak pindah ledger? Tahu ke tak? Tak tahu. Tahu ke tak? Tak tahu. Okey. Tak ingat. Tak ingat. Yalah, tak ingat Dah lama ni tak pergi sekolah kan. Belajar online je tak ingat kan. Okey. Alright, jadi belajar fokus dia, belajar akaun yang kita nak buat ialah akaun berada dalam analisis bayaran. Kita hanya nak rekod ni je. Oh lama tak nampak pula cikgu tulisan ni. Cikgu ni kuning. Sekejap. Alright. Okey, ini. Kita nak buat yang ini je. Akaun ini je. Itu pun kalau ada nombor. Apa dia nak buat? Alat tulis. Belanja pos. Okey, lagi apa? Pelbagai. Pelbagai tak ada lah. Okey, jadi kat sini alat tulis. Berapa jumlah dia? Nak ambil yang mana? Terus ambil yang bawah. RM100. Alatan belanja pejabat RM75. Dan pos berapa ringgit? RM15. Okey. Sekarang isu dia kita nak letak mana ni cikgu? Debit ke kredit? Pelajar, kita nak letak akaun tersebut, letak debit ke letak kredit? Pelajar lagi. Macam mana? Kenapa debit? Kena faham. Kenapa debit? Kenapa debit? Kena faham. Jangan hafal. Kena faham. Kenapa dia debit? Kenapa? Belanja. Yes. Bagus. Pandai. Kalau saya ada hadiah, saya dah bagi awak hadiah dah. Bagus. Zeti. Okey. Jadi pelajar bayaran. Bayaran ni apa? Bayaran ini adalah duit wang keluar. Wang keluar. Wang keluar tu ialah apa? Wang keluar itu adalah apa? Belanja. Jadi senang. Okey. Dekat sini tak ada debit kredit. Betul lah pelajar? Jadi pelajar kita terus cikgu. Okey. Jadi cikgu zoom cikgu zoom kepada analisis bayaran je. Okey, kita pergi analisis bayaran. Jadi akaun apa kita nak buat tadi? Cikgu kata alat tulis. Berapa jumlah alat tulis? 100. Okey, kita buat terus. Okey. Jadi kita buat akaun alat tulis. Okey, akaun alat tulis. Okey, tu tulis debit ke kredit tadi? Debit. Okey, kita letaklah contoh. Kita tak nampak tarikh. Tarikh dia berapa? Kita tak nampak tarikh. 2016. Tarikh dia 2016. Okey, pelajar jumlah mesti tak ambil tarikh akhir. Kalau jumlah macam tadi kita buat jurnal kita buat apa jurnal khas akhir mesti ingat tarikh akhir. Total mesti ingat tarikh akhir. Jadi tadi lupa pula. 2016 September. 2016 September berapa? September bulan berapa? 30 ke 31 September? 30. 30 September 30. Okey, apa butiran? Berapa nilai dia? 100. Okey, apa butiran? Apa butiran dia? Tak dengar. Tunai runcit. Bagus, butiran dia tunai runcit. Tunai runcit.
Tunai runcit. Betul cikgu tulis ni. Tunai runcit minta maaf Okey, tunai runcit. Okey. Okay, ada lagi tak nak tulis? Ada lagi tak nak tulis apa-apa? Ada lagi tak? Tak ada. Itu saja belajar. Nampak macam susah, senang je sebenarnya. Belanja pejabat. Okey, yang kedua pula. Buka pula akaun belanja pejabat. Akaun belanja pejabat. Okey, belanja pejabat. Okey, berapa tarikh dia? 20, 2016. Tadi semua akhir September 30. Okey, apa butiran dia? Sama, tunai, runcit. Berapa nilai dia? 75. Okey, dan last sekali, satu lagi. Apa dia? Akaun post. Buat akaun post. Kadang-kadang akaun belanja post. Kadang post ikut pada ayat dia. Okey, 2016. Tarikh sama, September 30. Pelajar ingat tarikh salah, dianggap salah. Tarikh kena betul. Okey, berapa? Kadang-kadang tulis 31. Cikgu tak hafal, cikgu. Tadika tak habis. 30 September letak 31 habis. Jadi pelajar kena hati. Jadi itu apa? Tunai runcit. Tunai runcit. Okey, tunai runcit. Jadi berapa nilai dia? 15. 15. Okey, habis dah. Okey, itu je. Yang kita nak tahu. Okey, boleh? Cikgu, Ha. mau tutup akaun Ya, tutup. Mesti tutup. Akaun mesti tutup. Tak tutup nanti. Nanti macam-macam masuk nanti kan. Jadi macam mana nak tutup? Okey, semua ledger tutup dengan baki HB, baki BB. Okey, cikgu ajar sikit tutup akaun boleh tak? Sila lalu, boleh tak? Boleh. Okey, boleh Okey, tutup akaun. Jadi kita mesti buat imbang. Pelajar Okey, ada 100. Contoh 100. Tutup dengan apa? 100. Kredit mesti 100 juga. Betul tak? Cikgu pakai kamera merah tutup. Mesti balance. Okey, tutup dengan apa? Tarikh akhir 2016 September 30. Sama. Apa butiran dia? Baki HB. Semua tutup dengan baki HB. 100 bulan depan bulan apa? Oktober 1 baki BB. Berapa nilai dia? BB. 100. Baki BB. Sorry, baki BB. Nilai dia 100. Okay, pandai tak tutup akaun ni? Pandai. Ada sesiapa yang tak tahu nak tutup? Easy. Habis kalau nak tanya cikgu, kalau ada 20 akaun, 20 nak kena tutup? Ya, 20 tutup. Kalau tak tutup macam mana? Buat je tulis situ, buat akaun penat. Akaun penat. Dah penat dot. Okey dah cukup. Penat tak dapat markah. Belajar jangan buat akaun penat kena tutup lah. Tutup satu persatu. Kadang-kadang pelajar ni tanpa titi sangat sampai pakai pembaris. Pelajar pusing lah pembaris tu elok-elok buat. Kalau nak pakai pembaris. Kalau tak pun, ajas macam ni cukup lah. Garisan bukannya ada markah. Yang penting ini yang markah-markah ni. Pelajar itu yang penting. Boleh jadi cukup lah. Kadang pelajar ni garis yang tanpa lama. Dia nak jadi arkitek. Bukan jadi accountant. Jadi arkitek. Nak lukis garis tersengit sikit dah padam. Kerja padam je. Padam betulkan. Tak nak macam tu. Okey. Jadi pelajar. Alhamdulillah. Selesai. Okey. Jadi pelajar cikgu nak tanya sikit lah. Untuk pelajar form 4 ni. Pelajar nak belajar apa lagi selepas ni? Imbang gandum ke senang kan? Perasan. Imbang gandum ke senang nak imbang gandum ke? Senang. Susah tak? Tak rasa susah. Susah. Pelarasan yang mana? Pelarasan penyata kewangan ke akaun pelarasan? Akaun gaji belum bayar itu ke? Yang akaun nominal tu. Oh, akaun nominal lah. Yang akaun gaji belanja hasil yang itu ya. Pelupusan ya. Okey, nanti kita boleh lihat. InsyaAllah nanti imbang gandum ke tak payah Imbang gandum ke senang kan? Senang. Imbang gandum ke just transfer saja. Okey. Alright, jadi itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih kerana join. Alhamdulillah pelajar Okey, doakan cikgu sentiasa sihat walafiat dah. Okey, jadi pelajar minggu depan sebenarnya ayat cikgu tak ada. Jadi biasa cikgu buat ayat Jadi cikgu akan tukar hari lain lah. Kalau cikgu sedang hari Selasa, cikgu akan buat Selasa. Boleh pelajar ikut waktu lapang cikgu lah. Minta maaf ya. Okey, jadi pelajar, jadi itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas sokongan pelajar-pelajar semua. Dari semasa cikgu akan update. Cikgu akan buatkan latihan modul untuk pecutan terakhir pelajar. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Terima kasih. Okey, sama-sama. Sama-sama. Baik, Sama-sama.